Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Azuki kerana memberi kumpulan kami peluang untuk menyampaikan kita punya presentation untuk hari ini. Nama saya Muhammad Zamzuri bin Saumi, bernombor matrik A21B0039EP, dan kawan saya ataupun rakan seperjuangan saya Muhammad Amirul Arham bin Abdul Kadir dari kohort 8 ingin menerangkan berkaitan dengan portfolio penghayatan etika dan peradaban. Apakah yang perlu kita lakukan untuk mengatasi masalah kemalangan jalan raya? Kemalangan jalan raya ditafsirkan sebagai suatu kemalangan atau kejadian di mana kerosakan atau kecederaan dilakukan terhadap orang-orang dan harta, kenderaan, struktur ataupun binatang. Lebih kali sebagai kita melakukan kecederaan terhadap makhluk. Lebih dikatakan begitu. Alright, individu penunggang motosikal yang tidak mempunyai lampu. Mari kita bincangkan apa yang perlu dilakukan sebagai pengguna jalan raya. Alright, jalan raya merupakan satu kemudahan awam yang menjadi penghubung dari satu tempat ke satu tempat, sama ada dari bandar ke desa atau sebaliknya. Ianya bukan tempat untuk menunjukkan kehebatan atau keberanian untuk memandu macam mak-mak rempit di luar sana. Namun, tetapi ia menjadi tanggungjawab kita semua sebagai pengguna untuk menjaga dan memelihara, kemudian serta menjadikan sebagai satu medan yang selamat. Pelanggaran peraturan jalan raya seperti memotong di garisan berkembang, memandu laju, melawan arus dan melanggar lampu isyarat merah serta merempit boleh mengundang kecelakaan. Bukan sahaja kepada diri sendiri, malah juga kepada orang lain yang tidak bersalah. Jangan sampai kecuaian dan sikap buruk kita menjadi punca kepada malapetaka yang menyebabkan orang lain tercedera atau terbunuh. Oleh yang demikian, pengguna jalan raya hendaklah mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan. Ingatlah bahawa nyawa tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Sayangilah diri anda. Okey. Tahukah anda apakah faktor yang mempengaruhi kes kemalangan jalan raya? Keadaan kenderaan yang tidak diperiksa dan selektera dengan baik dan tepat pada waktunya yang dijadualkan boleh mengakibatkan penunggang dan pemandu yang terlibat dalam kemalangan jalan raya. Hal ini kerana kenderaan yang tidak diperiksa dengan baik mempunyai keberangkalian yang tinggi untuk berlakunya kerosakan ketika memandu dan sekaligus mengakibatkan kemalangan jalan raya.
Ini boleh mengakibatkan penunggang dan pemandu hilang kawalan dan mudah tersasar semasa ingin menghentikan kenderaan secara kecemasan. Contohnya, lampu kenderaan yang tidak terang atau malam. Yang kedua, lampu brek belakang tidak menyala. Dan yang ketiga, brek kenderaan yang tidak berfungsi. Perkara ini dapat dilihat menerusi artikel yang bertajuk Kadar Kemalangan Jalan Raya pada musim perayaan di Malaysia. Dan dalam tempoh 10 tahun, 2010 hingga 2019, ditulis oleh Hassan Muhammad Naim yang menyatakan bahawa sebanyak 6.2% kes kemalangan yang berpunca disebabkan keadaan kenderaan. Justru itu, sebagai penunggang dan pemandu kenderaan, kita mestilah memastikan kenderaan sentiasa dalam keadaan baik untuk mengelakkan sebarang musibah yang tidak diingini daripada berlaku. Isu kemalangan jalan raya sentiasa hangat diperdebatkan, malah menjadi bualan setiap peringkat lapisan masyarakat, baik individu, agensi kerajaan, media massa, ahli politik dan ekonomi, badan-badan sukarelawan sehinggalah ke peringkat tertinggi bahagian di Parlimen, iaitu tempat pengembalan dasar dan undang-undang untuk mengatasi masalah keselamatan jalan raya ini. Persoalannya adalah, mengapakah isu ini begitu penting? Nombor 2, apakah isu ini tidak ada penyelesaian? Nombor 3, siapakah yang patut dipertanggungjawabkan sekiranya kemalangan jalan raya? Nombor 4, adakah pemandu atau pihak berkuasa yang menyediakan kemudahan jalan raya? Okey. Banyak isu dan persoalan yang boleh diperkatakan mengenai isu keselamatan jalan raya kerana ini menyelibatkan banyak pihak. Menurut perundangan negara dalam Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bagi membuat peruntukan mengenai pengawalseliaan kenderaan-kenderaan motor dan lalu lintas di jalan dan perkara lain yang berkenaan dengan jalan-jalan kenderaan di atasnya. Bagi membuat peruntukan mengenai perlindungan pihak ketiga terhadap risiko-risiko yang berbangkit daripada penggunaan kenderaan dan motor. Bagi membuat peruntukan mengenai penyelarasan pengawalan bagi pembinaan penyesuaian kenderaan motor, dan bagi membuat peruntukan mengenai maksud-maksud yang berkaitan dengannya. Okey, secara kesimpulannya adalah iklan-iklan yang disiarkan dan aktiviti yang dianjurkan oleh perhubungan awam seperti menyediakan maklumat yang berkaitan dengan kesan-kesan menggunakan motosikal yang tidak mempunyai lampu dan langkah-langkah pencegahan yang dilaksanakan. Kemudian, maklumat-maklumat yang berkaitan adalah penting dan harus dijadikan sebagai garis panduan kepada penunggang-penunggang motosikal yang tidak mempunyai lampu. Selain itu, penguatkuasaan polis dan JPJ serta 13 undang-undang serta pendidikan awam adalah disyorkan dalam usaha mengurangkan bilangan pengguna yang menunggang motosikal yang tidak mempunyai lampu. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Okey. Undang-undang. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang yang sedia ada tidak mampu untuk memeteras kes kemalangan jalan raya ini daripada terus meningkat dan berleluasa. Hal ini demikian kerana denda dan saman yang dikenakan kepada penunggang dan pemandu kenderaan tidak setimpal dengan kecuaian dan kesalahan tata tertib yang dilakukan oleh pemandu jalan raya tidak bertauliah. Tamsilnya, denda sebanyak RM300 jika memandu melebihi had laju, denda RM300 jika memotong barisan berkembar, denda RM300 jika melanggar lampu isyarat, denda RM3000 jika memandu di bawah pengaruh alkohol. Denda dan kompon yang dikenakan tidak memberikan kesan kepada penggunaan jalan raya yang tidak menitik beratkan keselamatan ketika berada di jalan raya. Hal ini kerana kebanyakan daripada mereka mampu membayar jumlah tersebut dan secara langsung tidak mengambil serius dan peduli terhadap kes ini. Tambahan pula, Op Selamat
yang juga dikenali sebagai opsikap hanya dijalankan ketika musim perayaan sahaja. Perkara ini membuatkan mereka mengambil sambil-lewa terhadap peraturan yang ditetapkan pada hari biasa. Okey, itu saja presentation kami untuk hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Prof kerana sudi mendengar penyampaian daripada kami berdua, saya dan Amirul. Itu saja daripada saya. Berhati-hati di jalan raya. Pandu selamat, jiwa selamat.